Adakah Yang di-Pertuan Agong memberitahu Tommy Thomas? Adakah pihak istana memberitahu Tommy Thomas? Atau adakah Tun memberitahu Tommy Thomas? Petik dan letak. Satu bentuk penghinaan kepada institusi diraja. Saya akan fokus kepada dua tajuk. Okey. Tajuk pertama adalah berhubung dengan Tommy Thomas sekali lagi. Dan tajuk kedua adalah berhubung dengan kenyataan Malaysia berhubung keadaan atau situasi politik di Myanmar. Baik. Saya mulakan dengan Tommy Thomas. Kita boleh lihat Tommy Thomas hari ini sedang boleh dikatakan mengalami satu situasi yang amat sukar disebabkan tingkah laku dia, disebabkan tindakannya mengeluarkan satu buku yang banyaknya fakta palsu, yang banyaknya berkisar di sekitar my say versus your say. Okey, maknanya saya katakan sesuatu, awak boleh katakan sesuatu, benda tu sukar untuk dibuktikan siapa yang bercakap benar. Secara tidak langsung Tommy Thomas telah salah gunakan kuasa dia. Okey, sebab bukan salah guna kuasa, minta maaf, tetapi kedudukan dia sebagai seorang yang pernah menjawat jawatan peguam negara. Ini sejenis salah guna. Sebab apa? Dia diberi penghormatan, dia diberi kepercayaan untuk menjawat jawatan itu dengan anggapan bahawa dia cukup matang, cukup berkelayakan dan cukup berkaliber untuk memegang jawatan itu dan tahu tanggungjawab dia pada ketika memegang jawatan itu dan juga selepas memegang jawatan itu. Sebab apabila anda sudah memegang jawatan peguam negara, walaupun anda sekarang tidak bergelar peguam negara, tetapi anda tertakluk kepada etika perundangan, peguaman, dan ada perkara-perkara tertentu yang anda telah lakukan, ya, yang harus dirahsiakan, yang tidak boleh anda sewenang-wenangnya ceritakan di luar, maka ia menjadi subjudis. Dan sudah pun ada, ya, beberapa individu yang telah memberikan Tommy Thomas tempoh masa untuk meminta maaf sekiranya tidak akan disaman. Sudah ada laporan yang dibuat oleh seorang peguam cara, Muhammad Hanafiah tak silap saya, ya, menyatakan yang menegur Tommy Thomas berhubung dengan kenyataan-kenyataan tertentu yang tidak benar, yang palsu, ya, berhubung dengan kes perbicaraan SRC. Jadi Tommy Thomas telah melangkaui batas. Okey. Dan kalau kita lihat contohnya apabila beliau beritahu bahawa Yang di-Pertuan Agong telah menamakan Wan Azizah, macam mana Tommy tahu? Cuba saudara-saudari fikir, macam mana Tommy Thomas boleh tahu, ya, bahawasanya Yang di-Pertuan Agong ketika berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mencadangkan nama Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim, tetapi Tun tolak. Macam mana Tommy boleh tahu? Adakah Yang di-Pertuan Agong memberitahu Tommy Thomas? Adakah pihak istana memberitahu Tommy Thomas? Atau adakah Tun memberitahu Tommy Thomas? Kita tahu Yang di-Pertuan Agong tidak akan memberitahu Tommy Thomas. Kita tahu pihak istana tidak akan memberitahu Tommy Thomas. Dan hari ini Tun sudah keluar kenyataan menyangkal, malah memberitahu bahawa itu tidak benar dan Tommy Thomas tidak tahu apa yang berlaku ketika Tun letak jawatan. Jadi Tommy Thomas main petik dan letak. Dan kalau kamu kaji apa yang dia tulis tu, tidak ada latar belakang dia, tidak ada punca ataupun penjelasan dari mana dia dapat maklumat itu. Dan saya dah beritahu dalam video yang lepas, dia boleh berkata begitu. Andai kata Tun saman ni tidak akan pergi ke mana. It is your say versus my say. Ya. Tetapi ya, sebab contohnya Tommy Thomas kata, ya, perkara ni berlaku, Tun boleh kata tidak berlaku. Benda tu akan berhenti takat tu je. Tetapi Tommy Thomas sebenarnya
telah melakukan satu kesilapan yang besar sebab dia secara tidak langsung memetik nama Yang di-Pertuan Agong atau secara langsung. Dan ini sebenarnya satu bentuk penghinaan kepada institusi diraja. Maka tajuk topik saya ialah Thomas telah hina raja atau hina Agong. Ya, main petik macam tu je. Istana tak keluarkan kenyataan, Agong tak keluarkan kenyataan, Tommy Thomas mendahului istana dan rupa-rupanya perkara tu tidak benar. Ya. Dan ini satu soal. Kemudian timbul soal etika guaman. Macam mana seorang yang telah diberi kepercayaan itu boleh melakukan sedemikian, ya, sedangkan dia diamanatkan dengan tanggungjawab untuk menjadi penasihat utama perundangan kepada kerajaan. Tapi dia menggunakan kedudukan tu, dia cerita lain, politik, babak politik. Dari sini dan kesilapan Tommy Thomas dan cara dia menulis menunjukkan dia peguam yang tidak matang, individu yang tidak matang. Memang saya heran macam mana dia boleh jadi peguam negara. Tetapi Tun pun dah cerita bagaimana dia jadi peguam negara. Tommy Thomas sendiri, ya, seolah-olah tembak diri sendiri dengan menceritakan bagaimana dia jadi peguam negara. Iaitu orang kuat di belakangnya tak lain tak bukan Kit Siang yang ingin menjadikannya peguam negara sejak 2013 dan beria-ia nak menjadikannya peguam negara. Jadi Mahathir memberi peluang sebab mereka membentuk kerajaan bersama. Jadi dengan DAP. Tapi Tommy Thomas, kalau kita lihat penulisan, apabila dia menceritakan perkara-perkara tu, dia banyak menyentuh babak politik. Jadi sahlah dia ni ada kepentingan politik. Dan dari mulut dia, dari penulisan dia sendiri, orang kuat belakang dia adalah Lim Kit Siang, iaitu penasihat utama DAP. Ya. Jadi apabila anda menyalahgunakan kedudukan anda untuk melibatkan diri anda dalam suasana politik, kemudian membuat tafsiran-tafsiran berdasarkan kedudukan anda, kemudian selepas tu cerita kepada umum tanpa bukti, tanpa soal selidik, dan rupa-rupanya ianya tidak benar, maka anda sebenarnya seorang yang bukan hanya amat tidak bertanggungjawab, ya, anda memang tidak layak duduk dalam kerusi peguam. Ya. Jadi saya harap bukan hanya pihak-pihak yang berkaitan membuat laporan polis seperti mana yang telah dibuat, bukan hanya pihak yang berkaitan memaksa ataupun menuntut agar Tommy Thomas memohon maaf, tetapi the Bar Council, ya, the Bar Council perlu menilai semula kedudukan Tommy Thomas, ya, sebagai seorang member of the bar, ahli Bar Council atau ya, badan perundangan di negara ini. Jadi betul lah apa yang saya beritahu beberapa hari yang lepas. Benda yang Tommy dedahkan akhirnya akan kena balik kat diri dia. Ya. Dan kalau kita lihat, okey, Thomas ni sebelum Pakatan Harapan, kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, dia telah melakukan banyak keputusan, ya, yang menimbulkan tanda soal. Itu saya mengaku. Tetapi kalau kita lihat kembali dalam buku dia, banyak dia cerita berkenaan dengan Tun, berkenaan dengan ini, berkenaan dengan itu. Tetapi anak kepada orang kuat belakang dia, iaitu Lim Guan Eng, dia tak cerita. Dia tak cerita mengapa kes Lim Guan Eng digugurkan. Saya tak persoal dan tidak ada niat untuk persoal sebab topik saya hari ini bukannya menyentuh kes Lim Guan Eng. Saya kena objektif. Tapi tidakkah anda heran mengapa babak tu dalam buku tak timbul? Tommy Thomas menonjolkan diri dia seolah-olah,
ya, menerusi buku itu, dia hendak membuat pendedahan penuh tanpa prejudis, tanpa memihak. Tetapi babak itu disenyapkan. Mengapa? Saya terpaksa bersetuju dengan Puat Zakarshi. Ya, saya terpaksa bersetuju. Mengapa? Ya. Because you dah cerita orang kuat belakang kau adalah Lim Kit Siang. Okey? Baik, nombor 2, isu Myanmar. Now, kita sudah sedia maklum bahawa terdapat rampasan kuasa melibatkan tentera Myanmar. Aung San Suu Kyi, ya, telah disingkirkan walaupun menangi pilihan raya negara itu dengan mudah. Okey. Rampasan kuasa, ya, tentera. Sebab tentera kata pilihan raya itu telah Aung San Suu Kyi dan parti dia ataupun puak dia telah membuat proses pilihan raya itu dengan tidak jujur. Ya, so sebelum parlimen bersidang, beberapa jam sebelum tu, dia rampas kuasa dan Aung San Suu Kyi telah ditahan dan darurat diisytiharkan selama setahun. Baik. Kemudian kerajaan Malaysia mengeluarkan kenyataan untuk memastikan rule of law is maintained dan semua pihak duduk berbincang agar satu penyelesaian dapat dicapai. Now, ini mesej saya berdasarkan pendapat saya, ya. Mesej saya kepada kerajaan Malaysia berdasarkan pendapat saya. Tolong jangan masuk campur isu Myanmar. Kerajaan Malaysia seharusnya beri tumpuan kepada masalah dalam negara di mana pihak yang membentuk kerajaan ini telah dari satu sudut merampas kuasa, kemudiannya mengamalkan politik sogokkan jawatan, ya, politik darjat dan politik yang secara langsung menyeksa rakyat berdasarkan kelakuan pemimpin-pemimpin kerajaan yang telah saya jelaskan sebelum ni dengan pelbagai contoh. Kerajaan ini terlalu bertumpu kepada berpolitik yang dahulunya dia kata, atau pihak yang membentuk kerajaan ini berkata kerajaan terdahulu mengaibkan Melayu Islam, tetapi gelagat pemimpin-pemimpin sekarang sedang mengaibkan semua termasuk Melayu Islam, sedang memecah belahkan ummah menerusi percakaran dan politik tidak tentu hala dan keterlaluan pemimpin-pemimpin Melayu Islam antara satu sama lain, sedang meruntuhkan ekonomi, sedang merencatkan demokrasi, ya, dan kerajaan ini seharusnya tidak duduk sebagai kerajaan lagi sebab dari segi perlembagaan sebelum darurat diisytiharkan ianya telah hilang majoriti, ya. Dan saya dipahamkan, malah saya dah terbitkan bahawa Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan bukan hanya menyaman Muhyiddin, menimbulkan persoalannya, local standby Muhyiddin menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat, telah juga menyaman Peguam Negara kerana memberikan nasihat yang salah. Kerana Peguam Negara, tak silap saya, hadir pada ketika nasihat itu diberikan. Tak silap saya lah. Jadi usah masuk campur dalam isu Myanmar. Dari segala sudut negara kita tenat, khususnya ekonomi kita. Rakyat terseksa, rakyat dihukum, dan sampai hari ini masih kita boleh cerita sampai malam esok, tapi masih dikeluarkan kenyataan minta rakyat berhati-hati nak naikkan nilai compound untuk yang bagi mereka yang langgar SOP. Ismail Sabri pula keluarkan kenyataan kalau rakyat nampak sesiapa yang langgar SOP lapor polis, ya, jadi mata kepada kerajaan. Apabila anda bercerita berkenaan begitu kepada rakyat, rakyat lagi meluat, lagi marah. Sebab yang paling ramai jelas melanggar SOP adalah VIP ketika mereka bercakaran dan sibuk bercatur untuk merampas kerajaan negeri, berkempen tak tentu hala
dengan pelanggaran SOP berleluasa di Sabah dan pilihan raya kecil. Dan selepas itu, yang dihukum sebab langgar SOP adalah rakyat. Nyawa terancam rakyat dari dua sudut. Pertama, disebabkan angka COVID menggila yang dicetuskan oleh sifat kemaruk kuasa pihak kerajaan yang hendak sangat pilihan raya negeri Sabah, dan pada ketika itu tak cerita pasal darurat. Tetapi satu lagi sebab rakyat terseksa adalah mereka apabila angka COVID menggila, kerajaan letak PKP. Dan PKP ini memudaratkan ekonomi negara dan mereka terseksa sebab VIP. Dan VIP masih bercatur. Fokus kerajaan ini adalah berpolitik, bercakaran pada tahap yang tidak sepertinya sebelum ini dalam sejarah tanah air, iaitu puak-puak di dalam Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan PAS. Saya amat tidak percaya lagi landasan PAS adalah landasan Islamik. Tak nampak Islamik langsung landasan PAS. Tak nampak. Okey? Dan kita dah lihat data, kita dah lihat statistik dari beberapa sumber yang menceritakan berhubung dengan kesihatan ekonomi negara kita. Dan satu persoalan yang timbul, PKP ini dah lebih 2 minggu, untuk 6 negeri lebih 2 minggu, untuk negeri-negeri yang baki dah 2 minggu PKP ini diisytiharkan dan darurat dan tidak boleh rentas negeri. Tetapi angka COVID naik menggila. Jadi sahlah anda dah halang orang rentas negeri dengan alasan bahawa disebabkan rentas negeri dibenarkan, maka angka COVID menggila. Kerajaan takkan sebut PRN Sabah, PRK. Tapi kalau anda lihat data COVID hariannya, anda Google sendiri dan anda buat carta, anda boleh lihat dengan jelas sumbangan PRN Sabah, di mana berpuluh-puluh ribu hadir ceramah langgar SOP. Ya, ahli-ahli parlimen, PAS, UMNO, PBBM ulang alik daripada Putrajaya ke Sabah, ramai langgar SOP. Ya, angka COVID menggila. Tapi itu kerajaan takkan sebut. Dia sebut sebab dibenarkan rentas negeri, maka angka COVID menggila. Baik, kalau benar itulah sebabnya, tetapi lepas PKP dilaksanakan di semua negeri di Malaysia kecuali Sarawak, kita lihat ya, angka COVID makin menggila. Jadi sah di sini bahawa merentas negeri bukan sebab COVID, angka COVID menggila. Malah dalam perutusan Muhyiddin, ya, yang saya anggaplah bapa perutusan negara, dia dah mengisytiharkan, dah mengaku 54% lebih kes aktif pada ketika pengisytiharan itu dibuat adalah tempat kerja, kilang-kilang dan sebagainya. Jadi mengapa tak beri tumpuan ekstra kat sana, balik kepada PKPB, dan rentas negeri ni sah bukan sebabnya. Jadi kerajaan tidak tahu, dari situ nampak tidak tahu tangani COVID, tidak tahu punca sebenar. Jadi persoalannya, mengapa lanjutkan PKP? Ya, di manakah data yang menunjukkan apabila anda duduk dalam kedai dan makan, ianya salah satu penyumbang besar kepada COVID? Atau mengapa tak mengaku terus? Ianya disebabkan salah satu sebab utama adalah PRN Sabah. Ya. Dari sini dah nampak kegagalan, dan sekali lagi saya bersetuju dengan kenyataan pertama kali, sebab ramai dah keluar kenyataan ni, tapi yang pertama kali yang memberitahu bahawa Muhyiddin sedang menggunakan COVID sebagai perisai adalah seorang pemimpin UMNO dari Kelantan. Setuju. Kalau kita pergi kat luar, kita berjumpa orang, siapa-siapa je jumpa, tanya. Ya.
Saya hairan kalau anda akan jumpa seorang yang berkata bukan, ini bukan angkara kerajaan, ini rakyat yang salah, bukan. Ya. Jadi jangan nak cerita pasal Myanmar lah. Okey? Betulkan rumah sendiri dulu. Jangan ambil kisah rumah orang lain. Kerajaan yang paling pada hemat saya tak layak untuk memberi apa-apa komen berkenaan dengan situasi di Myanmar adalah kerajaan Malaysia yang ada pada ketika ini.